Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kertas konsep saya ialah perancangan ke arah memperkasa pendidikan pembangunan lestari di sekolah-sekolah Malaysia. Untuk bahagian abstrak, pendidikan merupakan cara terbaik untuk menyebar luaskan konsep pendidikan pembangunan lestari. Pengetahuan dalam melaksanakan aktiviti kelestarian ini membantu seseorang individu untuk melaksanakan aktiviti kelestarian dan juga mendapat pengalaman dan memperoleh pemahaman asas dalam usaha memastikan kelestarian alam sekitar. Untuk bahagian pengenalan, konsep pendidikan pembangunan lestari ini secara umumnya merupakan suatu proses untuk membangunkan keprihatinan, kemampuan, sikap dan nilai-nilai yang ada pada para pelajar. Matlamat dalam pembangunan lestari, Sustainable Development Goals iaitu SDGs, terdiri daripada 17 matlamat yang dikemukakan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dalam Perhimpunan Agung PBB pada September 2015 di New York, Amerika Syarikat untuk dicapai pada tahun 2030 demi pembangunan dan kemaslahatan manusia dan bumi, yang mana antara matlamatnya ialah pendidikan berkualiti. Matlamat ini selaras dengan pembangunan milenium daripada Resolusi 70/1 Perhimpunan Agung PBB Agenda 2030. Model yang terlibat dalam kertas konsep ini ialah model sistem perubahan tingkah laku. Dalam model ini, yang dikemukakan oleh Ramsey dan Rickson pada tahun 1976, dijadikan sebagai landasan perbincangan. Model ini menjelaskan tentang tingkah laku terhadap alam sekitar, membolehkan manusia yang berpengetahuan akan lebih sedar terhadap alam sekitar dan masalahnya. Manusia selaku komuniti dalam sesebuah masyarakat akan menjadi lebih bermotivasi untuk bertindak ke arah pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar dengan cara yang lebih bertanggungjawab. Dan seterusnya, model ini juga menjelaskan bahawa peningkatan pengetahuan akan membawa kepada kesedaran dan sikap yang positif, seterusnya membawa kepada tindakan untuk meningkatkan kualiti alam sekitar. Untuk model seterusnya iaitu model awal tingkah laku pro alam sekitar, dikemukakan oleh Ramsey dan Rickson pada tahun 1976 berdasarkan kepada perkembangan linear pengetahuan alam sekitar yang membawa kepada keprihatinan dan kesedaran alam sekitar. Secara teorinya, model awal tingkah laku pro alam sekitar ini dapat meningkatkan pengetahuan tentang isu, semakin meningkat kesedaran serta sikap terhadap alam sekitar. Ini memandu ke arah tingkah laku pro alam sekitar untuk menjadi lebih bermotivasi dan seterusnya bertindak terhadap alam sekitar dengan cara yang lebih bertanggungjawab. Model ini merumuskan bahawa peningkatan pengetahuan akan membawa kepada kesedaran dan sikap yang pro alam sekitar. Seterusnya ialah taksonomi kognitif Bloom. Menurut taksonomi kognitif Bloom, kesedaran akan wujud dan boleh meningkat jika individu mempunyai pengetahuan dan pemahaman untuk diaplikasikan atau ditunjukkan dalam bentuk tingkah laku yang positif, khususnya dalam amalan yang lebih lestari dalam kehidupan mereka. Peningkatan tahap pengetahuan tentang alam sekitar dapat menggalakkan sikap positif terhadap alam sekitar menurut Akuri and Johnson pada tahun 1987. Taksonomi kognitif Bloom juga menerangkan tentang komponen pengetahuan, di mana komponen ini adalah penting kerana pengetahuan akan menjadi dasar kepada timbulnya kesedaran dalam diri individu. Guru sebagai perencana dan penggerak dalam aktiviti haruslah mempunyai pengetahuan tentang pendidikan alam sekitar,
pembangunan lestari dan pendidikan pembangunan lestari. Gambar rajah ini menerangkan tentang taksonomi kognitif Bloom, iaitu daripada mudah kepada kompleks, di mana menerangkan tentang pengetahuan, iaitu mengingat semula fakta, data dan lain-lain. Seterusnya kefahaman, menerangkan, membandingkan, menjelaskan, mengatakan. Seterusnya ialah komponen aplikasi, iaitu pemindahan kemahiran, menyelesaikan masalah, analisis iaitu logik induktif, didaktif, penakbulan formal, dan seterusnya ialah sintesis, melahirkan pendapat dan mengembangkan, dan seterusnya ialah penilaian, memilih, menilai dan mengadili. Dalam kajian literatur menurut Mukaddes dan Agnello 2009, SDC 2009, permasalahan yang timbul berkaitan alam sekitar perlu kepada penyelesaian melalui pendidikan. Pendidikan lestari ini membolehkan seseorang pelajar dapat mengintegrasikan pertimbangan persekitaran dalam membuat sebarang keputusan secara berhemah. Menurut Scholars dan Malotidi 2004 pula menyatakan bahawa kesedaran pendidikan pembangunan lestari adalah untuk membantu individu dan anggota masyarakat ke arah berkesedaran alam sekitar dan isu-isu sosioekonomik. Pelaksanaan aktiviti ini haruslah bermula dengan kefahaman yang baik akan membentuk kesedaran positif. Untuk kajian literatur yang ketiga iaitu daripada Eastman dan Monroe tahun 2000, beliau menyatakan bahawa tahap kesedaran dan pengetahuan alam sekitar dan sistem amat memainkan peranan yang penting dalam pendidikan alam sekitar. Seterusnya, untuk dapatan kajian, jurnal pertama, Education for Sustainable Development, A Study in Adolescent Perception Changes Towards Sustainability Following a Strategic Planning-Based Intervention, The Young Person's Plan for the Planet Program. Berdasarkan dapatan kajian jurnal ini, sekumpulan pelajar dikendaki menyelesaikan satu tinjauan penilaian program secara dalam talian. Didapati bahawa program Planet yang dijalankan telah dapat meningkatkan kesedaran kepada peserta tentang pentingnya menjaga alam sekitar. Program ini dapat mengukuhkan dan memperkasakan pemahaman mereka tentang kesedaran pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Untuk dapatan kajian kedua pula daripada Sustainable Journal Sustainable Curriculum Planning for Artificial Intelligence Education, A Self-Determination Theory Perspective, telah menerangkan tentang perancangan kurikulum lestari untuk pendidikan kecerdasan buatan. Kurikulum sekolah adalah inisiatif strategik global yang penting dalam mendidik generasi akan datang tentang kelestarian alam. Cara menyediakan dan melibatkan guru dan pendekatan yang bersesuaian penting untuk merancang kurikulum untuk pembangunan lestari. Kurikulum STEM disusun dalam program berasaskan kemahiran dan latihan teknikal. Pelajar diberi kesedaran tentang pembangunan kelestarian yang menghubungkan pengetahuan subjek dengan pengalaman pelajar itu sendiri. Untuk isu-isu di Malaysia berkaitan alam sekitar, kajian ini telah berhubung dengan ESD di Malaysia, khususnya dalam pendidikan di peringkat sekolah, masih belum mendapat perhatian sepenuhnya daripada sebahagian besar pengkaji. Antara kajian yang pernah dilakukan oleh Surati iaitu pada tahun 2009 telah mengenal pasti tahap kesedaran alam sekitar dalam konsep pembangunan lestari dalam kalangan murid sekolah menengah bandar dan luar bandar di sebuah sekolah di daerah Hulu Langat, Selangor. Kajian ini mendapati bahawa menerusi analisis perbezaan kesedaran alam sekitar, bahawa murid di sekolah bandar lebih tinggi kesedarannya berbanding dengan murid di sekolah luar bandar. Kajian ini juga mendapati bahawa
Murid sekolah menengah mempunyai tahap kesedaran alam sekitar dalam konsep pembangunan lestari yang tinggi berbanding murid sekolah rendah. Seterusnya, implikasi terhadap sistem pendidikan di Malaysia iaitu pendidikan tentang alam sekitar ini dilaksanakan secara formal menerusi kurikulum terancang iaitu KBSR dan juga KSSR pada tahun 2012. Malaysia telah membentuk rakyat yang telah terdedah kepada unsur-unsur alam sekitar dan dari pendidikan formal yang telah dijalankan. Penerapan nilai alam sekitar tidak dilaksanakan sepenuhnya dalam pendidikan oleh guru dan tidak dapat diterima oleh kumpulan sasar iaitu murid. Ini turut disokong oleh Periasami yang bersetuju bahawa murid tidak mempunyai nilai-nilai alam sekitar dan kejayaan pelaksanaan masih belum boleh dibanggakan. Akhir sekali ialah aktiviti pendidikan pembangunan lestari adalah satu peluang untuk mendedahkan warga sekolah kepada 3 konsep utama iaitu pembangunan lestari, iaitu alam sekitar, ekonomi dan sosial. Adalah satu langkah yang baik bagi sekolah-sekolah untuk didedahkan kepada pendidikan pembangunan lestari ini untuk memperkasakan lagi isu kelestarian alam sekitar di sekolah-sekolah Malaysia. Justru usaha penerapan dan pendedahan langsung isu kelestarian ini seharusnya dilaksanakan secara berterusan untuk menggalakkan warga sekolah ke arah memperkasa dan melestarikan alam sekitar. Sekian, terima kasih.